Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ni dipertemukan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan kepada semua keluarga besar yang sentiasa tetap setia bersama dengan kita, mengikuti setiap hari perbincangan-perbincangan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan akhlak dengan topik perbincangan dah kahwin, perlu sombong? Satu persoalan yang anda patut selesaikan jawapannya pada hari ini. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Sama-sama kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, sedang penonton, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan, yakni Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kena tajuk perbincangan kita ni tu, adab dalam perkahwinan. Ya. Jadi hari ini sedang menonton, sebelum kita terus dengan mukadimah perbincangan kita, biasanya bila mana manusia ni bila meningkat usianya, dah pun ada pekerjaan, dah pun kukuh pada keuangan, memang dia akan mula terfikir untuk mendirikan rumah tangga. Tetapi persoalan yang berlaku pada hari ini adalah apabila sudah mendirikan rumah tangga, dia memperlekehkan yang belum lagi berkahwin ataupun dia cuba mempamerkan setiap sudut daripada kehidupan dalam perkahwinan tersebut kepada masyarakat umumnya, sehingga menimbulkan pelbagai isu-isu yang tidak sedap dipandang mata. Jadi jom kita buka tirai perbincangan kita. Saya serahkan kepada Datuk untuk buka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, hari ini alhamdulillah kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Walaupun begitu, kita kena sedar bahawa fitnah itu sentiasa ada. Ya, zaman teknologi semakin maju ke hadapan. Betul. Dan sudah pastinya lumrah manusia atau sifat manusia itu nak menunjuk dan sebagainya tetap akan ada. Betul. Tambahan pula sekarang ni kita ada Instagramnya, Facebooknya, TikToknya dan macam-macam lagi. Semuanya untuk mempamerkan kebahagiaan, mempamerkan kasih sayang yang kadang-kadang ia hanya fake di hadapan laman sosial. Betul. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Itu sebabnya kita kena hati-hati, kerana jangan rosakkan ibadah itu dengan maksiat. Kahwin itu ibadah. Ya. Sebab itu Nabi SAW sebut, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau ada kemampuan, berkahwinlah kamu. Kenapa kena kahwin? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsinu lil faraj. Kerana dia menjaga mata dan jaga kemaluan kita. Jadi oleh sebab itu, ibadah yang digalakkan oleh Nabi untuk kita berkahwin jangan dirosakkan dengan perkara-perkara maksiat. Apa maksiat itu? Kita tunjukkan, belagak, sombong. Orang lain mungkin tak mampu nak kahwin sebab tak ada duit lagi. Sebab Nabi kata man istata'a minkumul ba'ah, yang mempunyai kemampuan. Sekarang ni kemampuan tak ada, dia tak boleh kahwin. Betul tak? Betul. Jadi kita yang dah mampu ni pula, kita pergi war-warkan pula, kita tunjukkan pula kasih sayang yang melampau-lampau, menyebabkan orang iri hati dan sebagainya. Oleh kerana itu, kena hati-hati, jangan ada perasaan riak, sombong dan takbur dalam hubungan kasih sayang kita. Baik. Bila kita sebut saja berkenaan dengan sombong dalam perkahwinan, mungkin awal-awal ni kita nak minta komen Datuk sikitlah berkenaan dengan orang yang dia berlumba-lumba nak buat dengan izin wedding of the year. Maksudnya bila mana dia buat ni, dia nak jadi yang paling grand sekali dalam tahun tersebut. Tak kisahlah berhabis berapa puluh ribu ataupun ratus ribu sekalipun, janji dia nak yang paling di hadapan kerana nakkan pujian manusia ataupun kesombongan di dalam perkahwinannya. Komen Datuk, silakan.
Bila Nabi SAW sebut man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibir, orang dalam hati dia ada perasaan sombong, takbur, riak, dia takkan masuk syurga. Bermakna perbuatan dia tu yang melibatkan kesombongan, yang melibatkan keangkuhan, yang melibatkan perkara-perkara yang merugikan, ia tidak akan memberikan apa-apa impak. Bahkan akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dia rugi pula. Orang yang nakkan sum'ah, yang nakkan orang kata apa? Nakkan kepada pujian orang kata manusia. apa? Pujian daripada orang. Sum'ah, pujian. Orang puji-puji. Dia nak pujian. Kemudian apa yang didapat daripada pujian itu? Adakah dapat pahala? Tak. Adakah dia dapat keuntungan? Tak. Dia akan dapat kerugian. Dia nak kejar orang puji dia, dia sanggup berhutang dengan bank beratus ribu hanya semata-mata untuk satu hari punya wedding. Allah. Sedangkan Nabi suruh kita berjimat cermat. Nabi suruh kita memberi nafkah yang wajib kepada keluarga kita. Buat simpanan. Dia panggil husnul takhtit. Kena ada perancangan yang terbaik untuk keluarga. Bukannya kamu habiskan satu hari duit itu. Jadi itu sebabnya orang nak buat majlis besar-besaran, silakan. Tapi dengan syarat. Pertama, dia tidak melakukan pembaziran. Yang kedua, dia mampu. Dia mampu apa yang dia buat. Yang ketiga, bukan pinjam sana, pinjam sini, atau pinjam bank dan sebagainya. Hanya semata-mata nak buat wedding yang paling hebat di atas muka bumi. Sedangkan kita akan terbeban selepas itu dengan perkara-perkara yang merugikan. Wallahu alam. Subhanallah. Nak buat satu majlis perkahwinan yang paling hebat sekali kata Datuk sebentar tadi di muka bumi, semata-mata nakkan pujian manusia hanya pada itu, tetapi sanggup untuk berhutang, bergadai segala benda untuk satu hari punya pujian sahaja. Ini yang patut kita fikirkan. Hari ini penekanan kita adalah pada dua benda. Yang pertama adalah perkahwinan yang sombong, dan yang kedua adalah sifat manusia itu sendiri yang asalnya adalah datang dari kesombongan yang zahir daripada jiwanya. Baik. Kita nak terus ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, dari Puan Masrifah Nur Jamain. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Perlukah wanita yang sudah berkahwin untuk bersikap sombong pada lelaki ajnabi? Dan apakah kepentingan jika bersikap sombong setelah seseorang itu berkahwin? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah sombong setelah berkahwin yang dibenarkan dan yang dilarang dalam syariat? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Datuk. Kedua-dua soalan jawapannya senang ya. Ya. Tidak ada sifat sombong dalam Islam. Kita dilarang untuk bersikap sombong. Kita dilarang untuk bersifat sombong. Kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kepada bongkak, takbur dan sebagainya. Kita nak menunjukkan kepada orang yang ajnabi, yang bukan keluarga kita. Kita nak tunjukkan yang kita ini bahagia. Nak tunjukkan yang kita ini dapat kasih sayang yang berlebihan. Ya, tidur atas peha suami tidur atas peha dia. Ya, nak tunjukkan orang bahawa yang dia ni sangat bahagia. Untuk apa sebenarnya? Kalau dia tunjukkan bahawa perkahwinan ini menghalalkan benda yang haram, itu bagus. Ya, faham. Tapi jangan melampau sangat. Ini kadang-kadang melampau, ya Rabbi, menghalalkan orang putih pula. Tak boleh lah. Kamu ni orang Islam. Sekadar nak pegang tangan saja. Pegang tangan. Macam ni. Bukan selalu ni. Ambil gambar pegang tangan. Okeylah. Sekadar, Alhamdulillah. Dulu haram sentuh, sekarang halal sentuh. Okeylah. Ambil gambar tangan saja. Kan? Ini tak melampau-lampau. Gambar dia, selfie tokak telinga. Tokak telinga kau agak-agak lah bang. Mana boleh tokak telinga? Pertama, telinga suami kau, telinga isteri kamu itu adalah aurat. Lebih parah lagi, isteri tokak telinga suami. Jadi semua tu tidak bagus. Sebab apa? Dia akan membawa kepada apa? Membawa kepada perbincangan dalam kalangan masyarakat. Dan ia merugikan kita. Bahkan lebih bahaya lagi, apabila kita duk menunjuk sangat, duk menyombong sangat dengan apa yang kita ada, dan nak tunjuk kepada kawan-kawan kita bahawa kita ini bahagia, dia akan menimbulkan perasaan penyakit ain dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang mungkin ada iri hati. Betul. Dia tengok, dia bahagialah. Mulalah kawan ni nak mendekati suami kita pula. Lepas tu marah pula, kata menyondol dan sebagainya. Janganlah macam tu. Sebab awak yang membuka ruang itu. Berapa ramai dah yang berlaku. Betul tak? Yang sebab terlalu tunjukkan kebahagiaan, terlalu orang kata expose dalam laman sosial, akhirnya suami dia dikejar oleh wanita-wanita lain ataupun isteri dia.
dikejar oleh lelaki-lelaki lain. Jadi semua itu punca-punca kepada maksiat. Oleh kerana itu saya nasihatkan, berhati-hatilah dalam laman sosial. Bukan tak boleh nak tunjuk pasangan kita, boleh nak bagi tahu yang kita dah berkahwin, kita dah jadi halal, cuma jangan melampaui batas. Itu yang paling penting. Faham? Baik, daripada soalan sahabat kita tadi, saya sempat untuk tangkap lagi satu sudut pertanyaannya adalah, dia kata adakah wanita ini perlu sombong kepada lain-lain lelaki yang ajnabi katanya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Tapi tak apa, yang itu kita akan bawa perbincangan itu selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan tentang dah kahwin perlu sombong. Satu persoalan di sini, sombongnya itu kerana apa? Jadi kalau tadi ada sahabat kita bertanya, katanya kalaulah ada perempuan ini dia dah kahwin dan dia sombong kepada yang bukan ajnabi, yang mana dia jumpa, contohlah dia jumpa seorang lelaki, dia tak layan pun lelaki tersebut, lelaki tu kata sombong lah, ataupun dia bersembang dengan mana-mana orang, dia menjaga batas-batasnya, bercakap hanya bila perlu, dan dia limitasikan setiap daripada percakapan yang nak dikeluarkan itu, dan orang sebut pada dia kata perempuan ini sombong. Jadi kita nak tanya pada Datuk, perlukah kesombongan jenis seperti ini kerana nak menjaga dirinya dan juga keluarganya? Perlu ke Datuk? Allah sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Sama ada lelaki jaga keluarga dia, perempuan jaga keluarga dia. Ya. Lelaki jaga diri dia, perempuan jaga diri dia daripada api neraka. Jadi antara perkara yang boleh menyebabkan kita masuk neraka iaitu sombong. Sombong pada tempat yang tak betul. Yang tak betul. Kan? Sedangkan Nabi pesan, i'tiqul ladhi haqqin haqqah. Bagi hak pada setiap tempat dia. Jadi janganlah kita ni pula nak sombong pada tempat yang tak betul. Kan? Dekat masjid nak sombong, ya, dekat pejabat nak sombong, apa semua nak sombong. Tak. Jadi kena faham konsep sombong itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, bagi orang perempuan yang dah berkahwin ke, yang belum berkahwin ke, memang mereka kena jaga diri mereka daripada maksiat. Faham? Jauhi diri mereka daripada fitnah. Masalah sekarang ni, dia guna perkataan sombong. Islam tak ajar kita menggunakan perkataan sombong, tetapi pelihara diri kamu daripada fitnah. Mungkin dekat pejabat, ya, dekat pejabat, dekat mana-mana sajalah, dekat mall dan seumpamanya, dia cuba menjaga diri dia daripada melampaui batas apabila bersama dengan lelaki ajnabi atau lelaki yang bukan mahram dia. Sama juga lelaki, dia cuba jaga daripada orang kata apa, melampaui batas dengan perempuan yang bukan mahram dia. Itu tak dinamakan sombong. Itu pemeliharaan diri daripada api neraka. Bahkan ia wajib, bukannya sombong. Sombong tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi adakah dia perlu sombong dekat pejabat sebab nak jaga hubungan? Dia tak perlu sombong, tetapi dia pelihara. Maksudnya kalau dia bercakap suara dia suara betul. Maknanya dia bukanlah menggoda, kan? Suara menggoda, pakaian dengan seksi. Tak. Dia cuba pakai elok-elok, suara dia pun biasa, dia bekerja very professional. Itu adalah penjagaan diri daripada api neraka. Jadi tak perlu dia sombong. Dia layan, bercakap macam biasa, berhubung macam biasa, bekerja macam biasa, ya, walaupun bukan mahram, namun dia kena pastikan hubungan itu terjaga dengan baik. Ada gap, ya, tidak berduaan, ya, pakaian dia tutup aurat, ya. Nombor 4, tidak bersifat menggoda lelaki atau perempuan. Nombor 5, kena ingat, jangan menggunakan bahasa-bahasa atau ayat-ayat yang dikatakan gangguan seksual. Itu kena hati-hati, ya. Sekarang ni kita kita kena jaga benda ni. Sebab kadang-kadang kita bercakap ni, kadang-kadang kita menyebabkan orang tu terasa dan rasa tak selesa.
Tu hati-hati. Sekarang ni bukan orang laki buat betul perempuan tau. Perempuan buat kalau dia laki pun kita rasa tak selesa. Tu kena beringat. Wallahualam. Maksudnya sekarang laki pun tak selamat, Datuk. Tak selamat. Baik. Dan kalau tadi kita dapat ringkaskan daripada jawapan Datuk sebentar tadi adalah penggunaan perkataan tersebut. Dia bukannya sombong kepada orang lain, tetapi pemeliharaan dirinya daripada sesuatu yang tidak diingini dan juga api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, rentetan daripada soalan tadi, kita bacakan soalan seterusnya dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum, soalan saya, bagi sesetengah orang merasakan perlunya sombong bila sudah berkahwin kerana takut rumah tangga dikacau. Tetapi bagaimana pula sebaliknya dikongkong suami ataupun isteri tidak dibenarkan langsung bercampur dengan dunia luar selepas berkahwin? Apa nasihat Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia Muhammad untuk soalan ini. Silakan Datuk. Okey, pertama sekali, adakah perlu kita sombong selepas berkahwin? Ya. Tak boleh sombong Tak selepas boleh kahwin. Ya, perkahwinan ini pinjaman Allah kepada kita. Allah bagi pinjam, tu sebabnya ada berlaku perceraian, ada berlaku perpisahan, ya, ada berlaku kematian. Ya, betul. Semua itu pinjaman. Allah bagi pinjam sekejap je perkahwinan kepada kita. Ada orang dia perkahwinan dia hanya sedetik saja. Allah. Selesai akad nikah, salam, cium tangan, tukar cincin apa tu, balik nak bersiap-siap untuk majlis tengah hari, accident di tengah jalan. On the way nak datang ke majlis. Maknanya tak buat apa-apa pun. Ya, hanya sempat bersalam, bergelar isteri atau suami, selepas itu dia meninggal dunia. Maknanya Allah bagi dia rasa nikmat itu sementara. Ya, sekejap. Kemudian Allah tarik. Itu kita kena ingat bahawa jangan sombong selepas berkahwin. Dan apa perlu kita buat selepas kahwin? Kita kena banyak bersyukur. Sebab apa? Ada orang tak boleh kahwin. Ada orang tak ada rezeki kahwin. Ada orang dia nak kahwin sangat tapi tidak ada orang nak kat dia. Tapi kita ni alhamdulillah Allah dah bagi rezeki. Kan? Ada orang nak kat kita. Ada orang nak bahagiakan kita. Ada orang nak teman kita. Ada. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur itu lawan dia adalah sombong. Kalau kau sombong, Allah tak bagi keberkatan. Tapi bila kau bersyukur, Allah bagi keberkatan. Itu sebabnya bila kita bersyukur, wala in syakartum la azidannakum, bila kau bersyukur, aku tambah lagi rezeki nikmat kepada kamu. Allah jaga isteri kita. Allah jaga suami kita. Daripada apa? Daripada sesiapa yang nak mengganggu dan merosakkan hubungan kasih sayang suami isteri itu tadi. Itu daripada sombong dan syukur itu jawapan untuk yang kedua. Maknanya dia nak jaga keluarga dia, dia tak perlu kongkong pun. Kau kongkong pun, kalau Allah nak kata jadi, kun fayakun. Ya, Allah nak tarik keberkatan, jadi menyebabkan tak bahagia, laku juga. Kongkong pun salah, tak kongkong pun salah. Maka kita pertengahan. Ya, jaga keluarga kita sebaik-baik mungkin. Tak perlu kongkong. Nabi tak kongkong keluarga dia. Nabi benarkan buat apa saja, tetapi berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau kita lihat daripada soalan ataupun tajuk perbincangan kita pada hari ini, nampak seperti mana satu ruang lingkup yang kecil saja perbincangan, tapi sebenarnya boleh kita lebarkan kepada setiap sudut dalam isu-isu berkaitan dengan perkahwinan dan juga rumah tangga yang sudah tentu dan sudah pastinya ada banyak yang patut kita perhatikan, khususnya dengan perkataan sombong yang disebutkan sebentar tadi. Baik, dari sahabat kita Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum. Katanya soalan saya, ada segelintir rakan-rakan yang sudah berkahwin ini seolah-olah tidak memikirkan perasaan orang lain apabila sering bertanya, bila nak kahwin? Bila lagi nak kahwin? Kenapa tak kahwin lagi? Tak ada orang nak ke? Seolah-olah dia yang sudah berumah tangga terpaling hebat. Pada pandangan Ustaz, mohon berikan nasihat. Mohon pencerahan. Terima kasih juga sahabat kita Puan Jura Azlin Sufian untuk soalan ini. Ini memang daripada dulu sampai sekarang ada untuk manusia seperti ini. Sedikit komen itu. Sebabnya Nabi pesan kepada semua kepada semua, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara akhlak yang terbaik seseorang itu, dia tinggalkan benda yang tak berfaedah baginya. Antaranya soalan yang tak berfaedah. Tak payah tanya. Tak payah tanya bang. Yang kau sibuk sangat tanya orang ni apa pasal. Kita dibenarkan tanya apabila benda tu ada keperluan. Contoh, jiran kita bermusafir. Tak ada orang kat rumah. Tiba-tiba nampak ada orang kat rumah. Kita
wajib tanya. Sebab nak jaga hubungan jiran tetangga. Betul. Sebab kita nak pastikan amar makruf nahi mungkar itu berlaku. Maka kita nak tahu apa tu kat kawasan rumah tu. Perompak ke, pencuri ke, siapa-siapa ke. Kita kena tanyalah kepada tuan rumah, jiran dia. Untuk kita pastikan apa yang berlaku itu selamat. Tidak mendatangkan mudarat pada keluarga dan juga kepada jiran tetangga. Faham. Jadi itu penting. Ataupun tengok anak jiran. Kita tengok anak jiran kat luar, ada masalah sosial. Perlukah kita diam? Tak boleh diam. Tak boleh diam. Sebab amar makruf nahi mungkar itu tanggungjawab. Kan? Jadi, apabila Allah suruh kita amar makruf nahi mungkar, kita kena bagi tahu pada jiran. Kita kena tegur, kita kena buat penjelasan dan kita kena pastikan anak-anak jiran kita selamat, insya-Allah. Bukan kita nak jatuhkan mereka, bukan kita nak rosakkan mereka, tapi kita bantu mereka. Faham? Nampak tak? Jadi itu yang ditekankan oleh Islam. Ya, dalam kita nak mengambil tahu hal orang. Tapi kalau bab-bab yang tidak perlu tanya, yang berkaitan dengan sensitiviti orang, tak perlu tanya. Tak kahwin lagi ke? Tahu dah orang tu tak kahwin, kau tak payah tanya ke? Kan? Ataupun kalau kita tak tahu, kita tiba-tiba tertanya, baru jumpa dekat dewan makan ataupun dekat majlis tertentu, dai tak kahwin ke? Bila lagi Ustaz? Okey. InsyaAllah ada rezeki tu. Cukup tutup dengan doa. Kan? InsyaAllah ada rezeki tu. Ini tak berapa dah umur? Berapa umur? Tak ada orang nak ke? 34. Ish, tua tu. Saya tu umur 24 dah kahwin. Teruk betul kau ni. Kan? Sampai tak laku sangat. Ayat-ayat soalan dan ayat penyata selepas itu menyebabkan orang terasa hati. Betul. Sama juga macam anak. Kadang-kadang kita pergi jumpa orang, anak tak bawa ke? Kan mati kahwin kan? Anak tak bawa ke? Orang sekarang ni lagilah pakai Google Form. Dia letak 2 limit 2 orang lagi dia datang, kan? You bayangkan bila tanya anak datang ke? Bila ada rezeki. Bila orang dah kata tak ada rezeki tu, kau tunggu doa je. Tutup dengan doa, InsyaAllah Allah bagi rezeki selepas ni, amin ya rabbal alamin. Dua-dua doa settle. Isu dia sekarang, dia tambah pula, tak ada lagi, rasa lama dah kahwin kan, 10 tahun dah. Ni mandul ke? Siapa yang mandul? Suami ke isteri? Sudah. Bang, bergaduh orang tu dalam kereta. Betul. Bergaduh orang tu dalam kereta. Jadi, jangan main-main tau. Soalan, kalau tak perlu, jangan ditanya. Awak tu, Allah dah bagi rezeki ada suami, jaga suami. Allah dah bagi rezeki ada anak, jaga anak-anak elok-elok. Dan doakan orang lain agar bahagia macam awak juga. Ya? Jangan perlekeh dan memperkecil orang lain. Sebab khawatir Allah tarik. Na'udzubillah. Datuk punya jawapan bagi pada kita kan, dia memang tutup habis lah. Tak ada dah ruang untuk kita ni nak buka belah sini pula. Tak ada. Memang Datuk dah berikan kepada kita, kalau tak ada apa-apa benda nak berfaedah untuk ditanyakan kepada seseorang tersebut, baik tak payah tanya. Kalaupun tertanya ataupun sudah ditanya, maka tutuplah dengan baik dan doakan seperti mana Datuk sebutkan kepada kita sebentar tadi. Sedang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Sudah berkahwin tetapi ada perasaan sombong kepada manusia, sering mempamerkan setiap apa yang ada dalam kehidupan mereka, bermula daripada lafaz aku terima nikahnya, sehinggalah pada masa kini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tetapi tetap bersombong di dalam kehidupan mereka. Patut difikirkan, mak kata Datuk sebentar tadi, jagalah setiap daripada nikmat yang diberikan kepada kamu, khususnya dalam perkahwinan yang telah pun dikurniakan kepada kamu. Ada pasangan, ada anak-anak dan juga ada harta yang telah pun dikurniakan. Jadi berhati-hati daripada sikap kesombongan. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum. Katanya soalan saya, kenapa perlu sombong jika kita dikurniakan jodoh di dunia?
Sedangkan kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang tidak bertemu jodohnya hingga kematian. Walaupun berbagai usaha yang telah pun dilakukan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita ni. Dia bukan persoalan tapi dia lebih kepada luahan, Ustaz. Saya setuju. Betul. Saya setuju. Hidup kita ni tak perlu sombong. Betul. Kan? Untuk apa kita sombong? Jangan cakap bab-bab perkahwinan lah. Ya, cakap dari sudut orang kata apa? Dari sudut kita, macam saya sendiri. Nama saya terlakar dalam media dan dalam media sosial dan dalam hati masyarakat dengan rancangan Tanyalah Ustaz yang bermula daripada tahun 2006, 2007. Bayangkan, kita patut bersyukur. Saya nak sombong apa? Nak sombong dengan kawan-kawan. Oh, saya famous, saya terkenal. Bang, apa yang kita dapat? Kita akan dapat kebencian. Bahkan kita akan dapat keburukan dari sudut akhlak dan sebagainya. Bahkan kita diajar oleh Islam untuk mensyukuri orang yang pernah membantu kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Dengan izinmu aku dapat berdakwah. Dengan izinmu aku dapat berkahwin. Dengan izinmu aku dapat anak-anak. Dengan izinmu aku ada keluarga yang bahagia. Maknanya, bersyukur itu penting. Dan takbur itu haram. Sombong itu segala kerosakan yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Oleh kerana itu, jangan kita sombong dengan apa yang kita ada. Satu. Nombor dua, jangan sombong dengan kebahagiaan. Yang ketiga, jangan melampau menunjuk-nunjuk apa yang kita ada. Jangan. Sebab apa? Allah tak suka orang yang menunjuk-nunjuk. Kerana ada sifat riak, dia akan ada sifat sombong, dia ada sifat takbur, na'udzubillah min zalik, akan menyebabkan keberkatan Allah tarik. Tapi apa yang perlu kita buat? Bersyukur. Dah tahu kita ni alhamdulillah, keluarga kita bahagia, banyakkanlah bersedekah. Dah tahu kita alhamdulillah ada suami, isteri, anak-anak yang comel-comel, banyakkan berdoa dan bersyukur dengan memberikan nikmat kepada mereka sebaik-baik mungkin. Suami, jangan lupa bagi nafkah yang terbaik kepada anak dan isteri. Isteri pula, jagalah suami, jagalah anak-anak, sebab mereka itu permata yang masih ada dengan kita. Akan pergi mereka itu mungkin apabila Allah dah sampaikan masa mereka. Jadi, jangan kita sombong, tetapi banyakkan bersyukur. Sebab itu Nabi SAW dilantik jadi Rasul. Dalam kalangan manusia yang ramai, berjuta manusia yang ada, Allah lantik Muhammad SAW sebagai Rasul. Maka apa tunjuknya Nabi kepada Allah? Syukurnya Nabi kepada Allah. Ya, Nabi SAW sembahyang malam sampai bengkak kaki. Maka Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah kamu sembahyang sampai bengkak macam ni, kaki bengkak? Jawab Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Bila aku bersyukur, aku rasa tenang. Sebab dalam ramai-ramai manusia, aku terpilih menjadi Habib Allah. Allahuakbar. Subhanallah. Itu dia kan. Tak perlu bersikap sombong dan kita pun tak tahu apa sebabnya, kenapa dan apakah tujuan bersikap sombong tersebut. Tidak ada gunanya selain daripada mendatangkan kebencian di hati-hati manusia. Baik, sedang penonton, soalan seterusnya berkenaan dengan masih lagi perbincangan kita tentang sombong dalam perkahwinan dari sahabat kita An-Nur Rauf. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pandangan Ustaz, ada pasangan yang memutuskan hubungan dengan ibu bapa dan juga keluarga setelah berkahwin? Ini kerana perkahwinan mereka mendapat tentangan daripada ibu bapa dan mereka merasakan hidup lebih bahagia bersama tanpa ibu bapa di sisi. Terima kasih kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Datuk untuk kupasan berkenaan dengan soalan ini. Silakan Datuk. Allah Subhanahu Wa Taala disebut, jagalah keluarga kamu. Anishkurli wali walidayya. Ya. Bersyukur kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapa. Dalam ayat lain, wabil walidaini ihsana. Buat baik dengan kedua ibu bapa. Masalah kita ni sekarang ni pula, bila berkahwin, kita tinggal mak bapak kita. Allah. Kita putuskan hubungan dengan adik-beradik kita. Kita putuskan hubungan dengan keluarga kita. Bang, awak kena ingat, wujudnya kita hari ini disebabkan ibu bapa. Wujudnya suami atau pasangan kamu hari ini disebabkan ibu bapa mertua kamu.
Jangan kamu lupa jasa mereka. Hari ni kamu tengok suami kamu seorang yang kaya. Adakah dia kaya disebabkan dia kaya? Dia lahir-lahir terus jatuh daripada langit merebam sebiji itu, dia adalah seorang yang kaya? Tak. Dia keluar daripada perut ibunya. Dia keluar daripada perut ibunya. Bapa bekerja keras untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, yang kaya raya, yang berjaya dalam pelajaran, yang berjaya dalam kerjaya. Berapa banyak duit bapa itu telah habis untuk membesarkan anak-anak ini. Selepas mereka dah ada nama, mereka dah kaya, mereka kahwin dengan kita, kita minta suami kita tinggalkan bapa mertua, mak mertua kita. Maka suatu hari nanti anak dan menantu kamu akan buat benda yang sama. Kama tadi nutudan. Hari ni kau buat pada bapa mertua, kau buat pada mak mertua, suatu hari nanti menantu kamu akan buat benda yang sama kepada kamu. Itu satu. Nombor dua, ada orang dia sanggup tinggal mak bapak, tinggal adik-beradik dia, hanya semata-mata untuk apa? Untuk bersama dengan kekasih dia. Dia kata inilah yang membahagiakan dia. Mak bapak tak membahagiakan, adik-beradik tak membahagiakan. Tuan-tuan, bersyukur. Kamu hari ini berjaya sebab mak bapak kamu. Sebab mak bapak kamu. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa bahawa mereka dah bertungku lumus nak menjayakan kamu. Mak kita sampai berjimat cermat semata-mata nak membesarkan kamu. Ayah kamu bersengkang mata untuk mencari apa yang kamu perlukan dalam hidup. Tiba-tiba kamu tinggalkan hanya kerana seorang perempuan atau hanya kerana seorang lelaki. Bersyukurlah dengan kewujudan mak bapak kamu itu. Jadi ingat, kamu buat mak bapak kamu macam tu, suatu hari nanti anak kamu akan buat benda yang sama. Kamu buat huru-hara pada keluarga kamu, suatu hari anak kamu akan buat benda yang sama pada kamu. Oleh sebab itu, Nabi SAW minta kepada kita buat baik dengan mak bapak kita. Bahkan masa nak pergi jihad, seorang budak dia bagi tahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan mak bapak aku menangis sebab aku nak ikut kamu berjihad ya Rasulullah." Apa pesan Nabi? Wahai anakku, wahai budak, kau balik sekarang. Kau balik sekarang. Irja' ilaihima. Balik kamu kepada mereka. Ya? Gembirakan hati kedua ibu bapa kamu sebagaimana abkaitahuma. Sebagaimana engkau menangiskan mak bapak kamu tadi. Balik. Nabi tak benarkan dia pergi perang. Nabi suruh balik, gembirakan balik hati mak bapak kamu tu. Tak ada faedah kamu pergi jihad, mak bapak kamu sedang menangis. Tak ada faedah kamu ikut aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, sedangkan kau menyakiti hati mak bapak kamu. Macam mana nak masuk syurga kalau mak bapak kita berterasa hati dengan kita? Jadi beringat, kita ni bahagia sebab doa mak bapak kita, doa mak bapak mertua kita. Jadi kalau mak bapak mertua tak doa, mak bapak kita tinggalkan kita, macam mana kita dapat kebahagiaan dan keberkatan dalam rumah tangga kita? Na'udzubillah. Yang paling kita risau, Allah balas anak menantu kita buat benda yang sama seperti mana kita buat pada mak bapak kita. Na'udzubillah. Subhanallah, itu dia kan. Soalan yang ringkas dari sahabat kita sebentar tadi, tetapi membuka ruang kepada jawapan yang sangat besar daripada Al-Fadhil Datuk untuk memberikan kepada kita satu kefahaman. Jangan buat sesuatu kepada manusia jika kamu tidak mahu diperlakukan seperti itu. Baik. Biasanya, sidang penonton, kadang-kadang kita ni kalau melihat di media sosial khususnya, banyak perkongsian berkenaan dengan tips di dalam rumah tangga. Ada yang kata macam ini, kalau kita tengok 70 orang, 70 tips rumah tangga yang dikongsikan, tetapi kita pun tak tahu yang mana satu yang paling tepat dan sesuai untuk kehidupan kita. Jadi, hari pun kita nak dengar tips juga rumah tangga daripada Al-Fadhil Datuk untuk menjawab persoalan daripada sahabat kita Nur Dahlia Biru. Katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Mengapa perlu ada rasa sombong dengan ibu bapa atau ahli keluarga? Setelah berkahwin, bagaimana untuk menambat hati mertua atau menantu agar hidup bahagia dan tidak dilevelkan orang sombong ataupun bongkak?" Terima kasih kepada sahabat kita. Saya serahkan kepada Datuk untuk tips rumah tangga menambat hati menantu ataupun mertua. Silakan. Okey, dia sebenarnya macam mana kita nak menambat hati mertua. Saya tak ada menantu lagi. Bagaimana nak menambah hati mertua? Ya, itu penting. Kalau saya orang lelaki, saya akan tambat hati bapa mertua saya. Saya akan gembirakan mereka dengan apa yang dia suka. Faham? Dan saya akan bercakap dengan dia. Topik yang saya akan bercakap adalah topik-topik yang dia suka. Bila topik tu dia suka, dia akan rapat dengan kita. Betul.
Kalau yang perempuan pula, you all jangan tunjuk pandai daripada mak mertua. Kalau masak kan. Kalau nak masak, tahulah awak tu masak. Memang kat TikTok, memang dalam Facebook, Instagram, kamu raja masak, puteri masak. Ya, permaisuri masak dia panggil. Ya, pandai masak. Tetapi bila dengan mak mertua, kamu kena buat tak pandai. Nampak tak? Buat tak pandai. Sedap lah mak. Sebab suami suka betul. Dia sebut mak punya sambal sebagai contoh. Belajar dengan dia. Dia akan nampak yang kamu ini humble. Dia akan nampak kamu ni bersungguh-sungguh nak belajar dengan dia. Ikhlas nak belajar dengan dia. Air tangan mak ni pula. Dan mak bertua pula janganlah menyombong pula. Kan? Menentang-mentang menantu tu humble. Itulah, aku dah agak dah kau ni memang takkan pandai. Aduh. Budak ni memang pandai, cuma dia nak belajar dengan mak macam mana cara masak yang betul. Ya, air yang sambal yang mak suka, yang anak mak suka. Jadi saya nak belajar. Selagi mak ada, saya nak makan yang mak masak. Saya nak bagi suami saya makan mak masak. Nak belajar cara apa yang mak masak. Jadi dia hari ni sangat humble. Jadi mak mertua kena bagikan dia punya hak kepada menantu dia. Menantu kena pandai main hati dan juga perasaan mak dan bapa mertua mereka. Jadi itu tip yang paling penting. Kita kena tahu apa yang dia orang suka. Bila kita tahu apa yang dia orang suka, insya-Allah selesai. Masalah sekarang ni, kita tak tackle yang itu. Kita tackle benda yang dia tak suka. Tackle benda yang tak suka, confirm dia akan bawa kepada perbalahan. Nampak tak? Wallahualam. Baik. Jadi tips dia mudah saja, kenali orang tersebut dan buatlah sesuatu yang disukainya. Kalau nak borak benda yang dia suka, dan kalau nak buat sesuatu, pastikan sesuatu yang boleh memasukkan diri kita dengan orang tersebut. Bak kata orang muda-muda pada hari ni nak bagi kena katanya kan, nak bagi masuk dua keadaan seseorang itu dalam satu waktu yang sama. Baik, senang penonton, tadi kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan sombong ketika mana sudah melangsungkan perkahwinan. Bila mana ada saja sesuatu yang hebat pada diri kita ataupun perkahwinan kita lebih daripada orang lain, maka kita pun akan mula menyombong, tak kira waktu, tak kira keadaan, di mana saja maka akan tetap bersombong dengan perkara-perkara tersebut. Biasanya manusia akan sombong dengan hartanya, dengan keturunannya, dan juga ataupun pangkat serta kemewahan dan juga kecantikan yang ada pada dirinya. Jadi soalan seterusnya kita nak sebut kepada sahabat kita, iaitu dari Facebook rasmi Tanyalah Ustaz, dari Nur Asikin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, sebaik sahaja kita dilahirkan, Allah Ta'ala telah menetapkan siapa jodoh kita. Soalan saya, perlukah seorang suami itu mempunyai sifat sombong pada isterinya yang kurang berharta kerana dia menganggap isterinya itu tidak mampu membantunya dari segi keuangan? Ini mungkin satu realiti kehidupan sebenar pada hari ini. Jadi kita serahkan kepada Datuk untuk sedikit kupasan. Silakan. Ya, kadang-kadang ada setengah pasangan tu dia menganggap bahawa kebahagiaan adalah pada harta semata-mata. Ya. Ingat kebahagiaan rumah tangga bukan hanya harta semata-mata. Jangan letakkan harta adalah 100% punca kebahagiaan. Tak. Ya, kadang-kadang setiap pasangan mempunyai tanggungjawab dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kejayaan kita. Betul. Ada isteri, dia tak ada harta, tetapi dia ada jiwa yang besar. Sehingga dia boleh menyebabkan suami terus berjaya. Ada isteri, dia tidak ada harta, tetapi dia ada semangat yang tinggi untuk berjaya. Sebagaimana suami dia berjaya. Hari ni kita tengok, ada isteri ni, masa kahwin, dia orang susah. Keluarga dia susah. Suami dia, orang kaya. Tetapi disebabkan semangat dia yang tinggi, dia berniaga sehingga dia sekarang ini lebih kaya daripada suami dia. Tengok, dia ada isteri macam tu. Jadi kita kena ingat, itu sumbangan isteri pada keluarga. Dan mereka bahagia. Ada isteri, dia tidak berharta ketika berkahwin. Tetapi disebabkan sayang dia kepada suami, dia sanggup bekerja sedaya yang termampu untuk mengurangkan dan membantu beban suami dalam menjaga keluarga, memberi nafkah. Itu sebab hari ni isteri-isteri ramai kerja kat luar sana. Gaji mereka tak adalah besar mana, tetapi mereka buat sekurang-kurangnya dapat mengurangkan walaupun 10%, 20% daripada bebanan suami. Itu dah membahagiakan dia. Itu sebabnya tuan-tuan, bersyukurlah dengan pasangan tuan-tuan perempuan yang tidak berharta itu. Dan mungkin ada orang
Dia berkahwin, dia kata, oh, kahwin dengan perempuan berharta dia akan lebih bahagia dan akan lebih akan lebih senang dan hidup dia lebih tenteram. Siapa cakap? Kadang-kadang kita berkahwin dengan perempuan yang kaya, keluarga yang kaya, kita pula tak sekufu dengan dia. Akhirnya, bila kereta yang kita bawa adalah kereta isteri, bila berlaku aksiden, isteri yang akan maki kita. Sebab ini kereta aku. Saya beli mahal ni. Awak langgar macam tu. Otak letak mana? Oh, bayangkan isteri cakap kat kita macam tu. So, di mana maruah kita? Nampak tak? Bila kita dah kaya, kita tak sekufu dengan dia akan marah kita. Dekat rumah, sama juga. Dia orang kaya. Orang yang berduit daripada muda, daripada kecil sampai kahwin dengan kita. Kahwin tak ada bibik. Tak ada pembantu rumah. You bayangkan, bila balik, you nak pastikan rumah tu bersih, sedangkan dia tak biasa bersihkan rumah. You tak boleh terima. Dia kata, you lah kena buat. Kan? I tak biasa benda-benda ni. You tak biasa. Ni masalah you. Dia mula bergaduh lah. Betul. Mula bergaduh. Itu sebabnya, bersyukurlah setiap orang dia ada pasangan masing-masing. Dan ada isteri seorang yang kaya raya kahwin dengan suami yang tak kaya, tetapi isteri itu dia turunkan, dia panggil tanazalat an haqqiha, dia turunkan dia punya hak dia tu sampai sehingga dia boleh setara dengan suami dia. Dia bantu suami dia pula. Ada yang macam tu, dia tak sombong. Jadi ini rezeki masing-masing lah. Jadi apa yang penting, setiap kita hargai pasangan masing-masing. Tak kisahlah dia kaya ke tak kaya ke, tetapi percayalah setiap pasangan ada dia punya sumbangan untuk kejayaan kita. Wallahu alam. Baik. Sebab tu tadi saya pun baca soalan daripada sahabat kita sebentar tadi, Puan Nur Rasikin sebentar tadi, menceritakan dan menyebut berkenaan dengan suami sombong kepada isterinya yang kurang berharta kerana mungkin dipandang hanya sekadar menghabiskan harta saja tetapi tidak membantu apa-apa pun daripada sudut keuangan. Itu satu perkara yang patut kita elakkan dan sangat-sangat merunsingkan khususnya dalam institusi kekeluargaan. Baik, sedang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pastinya sudah banyak nota-nota yang sudah pun anda dapat pada ketika ini, hasil daripada perbincangan dan penelitian menjawab kepada persoalan-persoalan sebentar tadi. Pastikan anda catat sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Dan kalau pun anda kongsikan di media sosial khususnya di Facebook, jangan lupa tag Tanyalah Ustaz TV3 dengan lupa hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, sedang menonton, kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana sudah berkahwin perlu atau tidak kesombongan. Tetapi tadi ada juga kita sebut berkenaan dengan sombong ini, maka tidak layak bagi seorang manusia untuk sombong walau sekecil mana pun kesombongan itu dalam hatinya. Baik, dari sahabat kita Hana Wanci. Assalamualaikum, ada dua soalan. Yang pertama, apabila adakan reunion, macam nak sebut reunion ya, jumpa balik itulah kan, pasti akan berhubung di antara satu sama lain. Apakah hukumnya berbual dengan sahabat yang bukan mahram di media sosial, atau perlu berlagak sombong supaya tidak hadir perasaan kasih dan sayang kepada bekas sahabat yang pernah ada hubungan sebelum ini? Dan soalan yang kedua, adakah perlu jual mahal atau sombong untuk berlagak berlakunya hubungan terlarang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Saya pasti yang kedua tu katanya, perlukah jual mahal dan berlaku sombong untuk mengelakkan berlakunya hubungan terlarang katanya. Baik, terima kasih sahabat kita Hana Wanci untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Datuk, silakan. Okey, bila buat reunion, adakah kita dilarang untuk bercakap dengan kawan-kawan? Ya, sembang dengan kawan-kawan, bercerita, ya, kisah-kisah silam dan sebagainya. Tak salah.
macam saya katakan tadi, tak salah untuk kita bercakap dengan diorang, bersembang dengan kawan-kawan lama, ya. Untuk apa? Untuk mengeratkan suatu rahim. Apa yang penting, jangan ada perasaan cinta kembali. Itu tak boleh. Sebab awak tu isteri orang. Ya, tak boleh. Ataupun awak ganggu bini orang. Tu kena beringat. Jangan buat benda-benda pelik-pelik macam tu. Kan? Reunion. Reunion ni adalah untuk tujuan kita kumpul balik kawan-kawan lama. Itu dia yang lelaki ataupun perempuan. Dan majlis itu mestilah dalam bentuk, orang kata apa? bentuk yang selamat daripada sebarang fitnah. Itu satu. Nombor dua, boleh tak kita nak berjawab WhatsApp ataupun berjawab komen di laman sosial? Tak salah, selagi mana WhatsApp yang kita hantar bersifat general ataupun umum, yang bersifat persahabatan yang tidak ada hubungan yang pelik-pelik. Ya, tidak apa, tak ada salah. Sama juga komen dalam Instagram, Facebook, tidak melampaui batas, tidak menyebabkan pada fitnah, tidak menyebabkan kepada datangnya perasaan buruk sangka daripada pasangan masing-masing. Jadi itu perlu ingat. So kita kena tahu adab-adab dan akhlak, etika ketika menjawab WhatsApp, mesej ataupun komen di dalam laman sosial. Kalau ada perasaan cinta kembali itu, maka dia wajib meninggalkan. Kerana kaedah menyebut ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram. Jadi maknanya kalau dia ada perasaan ke arah itu, cepat-cepat tinggalkan dan jangan dilayan perkara tersebut. Bahaya, kerana ia akan merosakkan kita punya hubungan dengan pasangan. Na'udzubillah min zalik. Itu kena berhati-hati. Dan yang kedua tadi dia sebut, Datuk, dia kata perlu atau tidak berlaku sombong dan jual mahal itu. Jual mahal boleh. Selepas kita berkahwin, untuk elak daripada maksiat, kita perlu jual mahal. Sombong tak bagus. Macam saya katakan tadi, jangan guna perkataan sombong. Istilah sombong itu tak boleh, dilarang dalam Islam. Tetapi jual mahal ataupun tegas dalam hubungan, dalam lingkungan rakan-rakan dan sahabat taulan, itu dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab untuk mengelak daripada fitnah. Dan berlaku sesuatu yang tidak diingini, khususnya dalam keluarga kita. Baik, saya semalam sempat lihat juga di Facebook soalan-soalan dari sahabat-sahabat kita kan. Saya ada sempat sekilas pandang, kalau saya tak silap soalannya lebih kurang macam ni, Datuk. Katanya, dia kata perlu ataupun tidak kita ni sebagai seorang suami, katanya, apabila sudah pun berkahwin, kita merenggangkan sedikit hubungan kita dengan kawan-kawan kita yang rapat sebelum ini, kerana katanya nak menjaga keluarga kita dan hati pasangan kita. Kerana mungkin ada pasangan katanya yang dia ni tak suka apabila kita ni dah berkahwin, kita ni rapat lagi dengan kawan kita, kerana seolah-olah membelakangkan keluarga ataupun pasangan katanya. Ataupun boleh kita letakkan dalam kurungan di situ, mungkin dia sedikit takut kepada isterinya, Datuk. Jadi benda ini dia seakan-akan berlaku. Nak keluar pergi main bola pun dah jadi takut, nak keluar pergi mancing pun dah jadi takut, nak keluar pergi main badminton ataupun berjumpa kawan pun dah jadi segan. Maka kawan pun menghukumkan, kau lepas kahwin dah jadi sombong lah, dia kata. Jadi ini yang berlaku. Mungkin Datuk ada sedikit komen dan nasihat kepada penonton-penonton di luar sana. Silakan. Nabi SAW pun jelaskan dalam hadis yang masyhur, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang keduniaan kamu. Ya, perkahwinan ni dunia. Ya, hubungan kasih sayang ini dunia. Ya, persahabatan adalah dunia kamu. Jadi kamu lebih tahu tentang waqi' ataupun situasi kamu pada hari ini. Jadi kalau katakanlah lepas berkahwin, kamu nak renggangkan sikit sebab kamu ni terlalu rapat dengan kawan, sampai kamu abaikan mak bapak, abaikan adik-beradik, abaikan pasangan dekat rumah. Jadi oleh sebab itu kita kena renggangkan. Bukan renggang bermaksud putus, sebab memutuskan suatu rahim haram hukumnya. Kita perlu ada sahabat, kita perlu ada rakan-rakan taulan, kita ada rakan pejabat, kita kena ada semua tu untuk memudahkan urusan dunia kita. Okey, tapi cuma kita tidak macam biasa sebelum perkahwinan. Sebelum kahwin kita banyak lepak makan dengan diorang daripada awal malam sampai di pertengahan malam, lepak kedai mamak, lepak kedai tu, lepak kedai ni. Maknanya kita banyak masa dengan kawan. Tapi bila kahwin, taklah.
Ya, maknanya lepas balik isyak tu kamu dah kena ada kat rumah. Bukan takut bini. Bukan takut bini. Ya, tetapi bini menakutkan kalau balik lambat. Kan? Jadi maksudnya benda tu kita kena faham lah kan. So kita kena balik, duduk dekat rumah bersama dengan family. Kerana itulah waktu suami isteri akan ada dekat rumah bersama. Betul. Ya, siang dia orang semua sibuk kerja. Anak-anak pun sibuk belajar. Jadi itulah waktu peluang yang ada untuk kita gembirakan hati keluarga. Jadi kita kena tahulah hak kita, hak keluarga dan hak rakan-rakan. Wallahu a'lam. Baik. Kamu sendiri tahu urusan dunia kamu, maka kamu aturkanlah sebaik mungkin supaya tidak menyakiti mana-mana pihak, khususnya pasangan kamu yang sentiasa menanti di rumah. Baik. Kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita, Jai. Katanya, Assalamualaikum. Seorang suami yang cemburu buta dapat pula isteri yang bekerja sebagai promoter terpaksa berurusan dengan ramai orang, terutama lelaki. Memerlukannya sentiasa cantik dan bergaya, bertutur lemah lembut dan sentiasa tersenyum. Bagaimana jika terhimpit dalam situasi sebegini, Ustaz? Mohon pencerahan biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Tuan Jai untuk soalan ini. Bagaimana, Datuk? Kita kena ingat kita dibenarkan mencari rezeki. Kalau mencari rezeki itu menimbulkan fitnah, sebagai contoh menjadi promoter, kita terpaksa bergedik-gedik, kita terpaksa pakai seksi, kita terpaksa berhias melampaui batas, maka kita telah melakukan perkara yang terlarang. Terlarang. Kita jadi apa pun, kerja sebagai apa pun, kita tidak boleh menggadaikan prinsip hidup kita. Tidak boleh menggadaikan prinsip agama. Oh, kenapa kamu pakai seksi? Sebab ini tugasan kerja. Tak boleh. Sebab apa? Agama itu nombor satu. Kamu tak boleh nak abaikan agama hanya semata-mata kamu nak dapat duit dan juga harta. Ingat, mungkin kita buat benda tu, kita rasa kita dapat duit. Tapi percayalah, adakah kita kaya disebabkan duit itu? Jadi kerana itu saya pesan, cari keberkatan. Keberkatan ni kamu kerja dia kadang-kadang tak perlu seksi, tetapi alhamdulillah duit yang kamu dapat itu barakah dan kekal, dan mampu kamu guna duit itu untuk macam-macam perkara. Jadi jangan kita sanggup bekerja sebagai promoter apa saja sampai peringkat menggadaikan agama. Tapi kalau katakan dia bekerja sebagai promoter tanpa menggadaikan prinsip syariat, tanpa menggadaikan prinsip agama, tanpa menggadaikan prinsip dia sebagai seorang isteri, sebagai wanita muslimah nombor 4, maka tidak ada salah dia bekerja sebagai promoter kerana dia mencari rezeki yang halal, dan produk yang dia bawa juga adalah produk yang baik, yang selamat, yang tidak bercanggah dengan syariat. Jadi apa-apa pun dia balik kepada kita, macam mana kita mengawal dan menjaga diri kita. Dan nasihat Datuk kepada suami yang cemburu buta tadi, Datuk? Nasihat saya kepada suami yang cemburu buta, memang dia tak boleh terima isteri dia begitu, maka suruhlah isteri berhenti dan dia tanggung isteri dia bekerja. Ataupun dia tanggung gaji isteri yang dia berhenti tu. Itu cara dia. Barulah tak gaduh. Ini tak, dia suruh isteri cari duit. Dia suruh isteri dia kerja. Tapi pada masa yang sama dia cemburu buta. Tak boleh telefon, tak boleh jumpa orang lelaki, tak boleh jumpa orang perempuan, tak boleh sembang dengan kawan-kawan dekat cafeteria. Jadi susahlah macam tu. Apa faedah kau suruh dia kerja? Jadi suruh dia berhenti sedang. Suruh dia berhenti, jadi suruh rumah. Berapa gaji dia masa dia kerja? Gaji dia sebanyak RM8,000 atau RM5,000. So, jangan pening-pening, berhentikan dia kerja. Awak bayar dia RM5,000, duduk rumah, jaga rumah terbaik. Itulah duit awak gaji yang saya bagi setiap bulan, dan tambah pula dengan nafkah-nafkah lain, insya-Allah awak akan bahagia. Selamat. Dua-dua tenang. Yang suami pun tenang, yang isteri pun akan jadi tenang, kerana dua-dua dah tak ada isu dalam rumah tangga. Masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik mungkin. Tidak ada sesuatu yang berlaku yang tidak diingini. Baik, sila menonton, banyak lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan perkahwinan dan juga kesombongan ini. Jadi kita nak berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita. Kembali duduk di meja perbincangan. Penonton-penonton pun kembali untuk fokus kembali berkenaan dengan topik perbincangan kita. Akhlak sudah kahwin, perlu sombong? Satu persoalan yang patut kita perhatikan baik-baik dengan teliti untuk kita dapatkan jawapan-jawapan hasil daripada masalah dan juga persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita, khususnya di ruangan komen di Facebook. Baik, kalau kita dapat lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Ana Karnina. Katanya, soalan saya, Assalamualaikum Ustaz, kuota berkahwin boleh sampai 4 sekiranya mampu, dia tanda di situ. Tetapi mengapakah setelah kahwin perlu menjaga mata dari memandang wanita lain? Perlukah berlagak sombong agar tidak terpikat dengan wanita lain? Ini dia tanya wakil bagi pihak lelaki. Mungkin mohon penjelasan, katanya. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Bagaimana tu? Memanglah Islam membenarkan kita kahwin lebih daripada seorang. Ya. Masna wasulah sawarba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, kahwinlah 2, 3, 4 kalau tak mampu seorang, kan? Dan benar Islam membenarkan kita berkahwin lebih daripada seorang. Tapi pada masa yang sama Islam suruh kita jaga mata. Kenapa Islam suruh jaga mata? Jaga mata ni bermakna jangan tengok benda-benda maksiat. Kamu tengok muka perempuan boleh, tapi dengan syarat untuk bekerja, ya, untuk jual beli, ya, untuk apa lagi, ya, untuk kahwin boleh. Kamu tengok perempuan seorang tu, saya tengok ni sebab apa? Sebab nak ajak awak kahwin, ya, sebab saya nak ambil awak jadi isteri, contoh, kan? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tengok tu bukan atas dasar nafsu. Yang tak bolehnya, yang Allah kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga mata wahai orang lelaki yang beriman, bermakna melihat perempuan itu dengan mata nafsu. Dia bukan nak kahwin saja happy-happy, cuci mata dia panggil. Itu bukan cuci mata, kan? Menajiskan mata. Ya, bukan dia cuci mata tu, dia merosakkan mata dia dengan benda maksiat. Bahkan dalam nasihat Imam Syafi'i, kalau nak kuat ingatan jangan tengok benda-benda maksiat. Kau tengok benda maksiat, ingatan kamu akan lemah. Nampak? Sebab ini yang disebut dan dinasihatkan oleh Waqi', imam kepada guru kepada Imam Asy-Syafi'i, syakautu 'ala al-Waqi' ala su'i hifzi fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi fa innal ilma nurun la yuqbal minal 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu pada Waqi', Imam Waqi', aku ni rasa lemah ingatan. Sebab ternampak betih perempuan ke macam mana? Ternampak, bukan disengaja nampak. Maka pesan Imam Waqi', maka dia kesan tinggalkan maksiat. Kerana maksiat punca segala masalah. Dan kena ingat, ilmu itu cahaya dan ia tidak akan masuk dalam jiwa orang yang ada maksiat. Na'udzubillah. So hati-hatilah dengan mata. Itu sebabnya Allah suruh jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang membawa kepada nafsu yang rosak. Wallahu a'lam. Baik, itu dia tadi kan. Memanglah betul boleh berkahwin sehingga 4 macam disebutkan dalam soalan sahabat kita sebentar tadi, tetapi disuruh jaga pandangan itu kerana nak elakkan daripada kemaksiatan berlaku dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, khususnya berkenaan dengan bagaimana hati dan perasaan manusia ini mudah berbolak-balik, takut terjadi yang sebaliknya. Baik, dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, Assalamualaikum. Katanya trend sekarang wanita lebih suka lelaki yang berusia berbanding yang bujang. Mungkin atas faktor keuangan yang stabil ataupun wanita sukakan lelaki yang matang serta segak bergaya seperti ustaz dan dak ibu dua. Oh, sudah dah tu. Ini tulis malam ni. Soalan saya, mewakili kaum Adam, bagaimana nak tepis godaan yang datang terutamanya dari kaum Hawa di luar sana? Adakah perlu bersikap sombong? Terima kasih Ustaz, katanya. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Silakan Datuk. Sama juga, kenapa budak-budak zaman sekarang dia lebih suka kepada lelaki yang lebih tua. Ya, saya kat universiti, saya tanya pelajar-pelajar, ramai budak-budak perempuan yang dia tak ada, orang kata tak ada lagi lelaki yang idaman mereka. Dia tanya, kamu nak kahwin bila? Nanti lah, tunggu dah kerja. Lepas tu kamu nak kahwin orang seumur atau macam mana? Dia kata mungkin tak, kata. Mungkin tak. Ramai yang kata mungkin tak tau. Yeah. Sebab kita kita boleh buat bancian ataupun kita boleh buat orang kata apa, macam pertanyaan secara rawak
dalam kelompok yang ramai. Faham. Okey, saya akan tanya, okey, berapa ramai? Katakan dalam tu ada, dalam kelas tu ada 100 orang, kan? Ada perempuan 80 orang atau 50 orang. So kita akan bagi tahu berapa ramai dalam kalangan you all nak kahwin orang sama umur. Adalah angkat 3-4 orang. Siapa yang nak kahwin dengan orang yang lebih berusia 5 ke 10 tahun? Yang angkat tangan lebih kurang 25 orang. Bermaknanya ramai yang nak lebih matang. Dia tanya, kenapa kamu nak kahwin dengan orang tu lebih tua? Kenapa nak kahwin dengan orang yang lebih matang daripada kamu? Sebab kematangan apabila mereka dah melalui kehidupan yang panjang. Kedua, kematangan itu datang apabila kamu mempunyai kecukupan dari sudut kewangan dan sebagainya. Faham. Nombor 3, bila kamu dah matang, kamu tidak akan membebankan para isteri dengan masalah-masalah kewangan yang berat. Jadi budak-budak zaman sekarang ni agak matang dan bijak, ya, nak memilih pasangan sebab mereka sanggup jadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Ada sebahagian mereka tak ada masalah, dia kata tak apa, yang penting suami itu mampu, yang penting suami itu matang, yang penting suami itu boleh berlaku adil, yang penting suami itu dia tidak menzalimi mana-mana pihak. Itu ada setengah macam tu. Jadi kita kena fahamlah situasi sekarang, sebab yelah, orang lelaki pun kena tunjukkan contoh. Awak nak ambil anak orang, awak nak kahwin dengan anak gadis orang, tapi awak tak tunjukkan kesungguhan kamu mencari rezeki. Faham. Kan? Dia kata saya kerja kuat tapi tak kaya. Tanya, Bik, kau kerja kat mana? Adalah bantu kawan-kawan. Contoh. Itu tak boleh. Orang perempuan dia tak mendengar semua tu. Dia nak kamu ada kesungguhan. Keluar pukul 8 pagi, kan? Keluar pukul 7 pagi dah keluar rumah cari rezeki, nak berjaya dalam hidup, ada yang sambung belajar walaupun dia tak perlu pada bidang dia tu tak perlu kepada sijil, tetapi dia tetap belajar sebab nak tunjuk kepada keluarga, nak tunjuk pada isteri dia bersungguh-sungguh untuk menampung keluarga, mencari rezeki. Orang perempuan dia akan respect. Jadi tak boleh kita hanya bergantung harap dengan duit isteri, apatah lagi duit mak bapak, apatah lagi duit bapak mertua, mak mertua, lagi kena beringat. So orang perempuan dia nak tengok semua tu. Jadi dalam hal ni memang kita tak boleh salahkan orang perempuan. Orang perempuan tu dia akan fikir banyak perkara. Tambah-tambah apabila tengok kes perceraian sangat tinggi, dan ada pula orang lelaki-lelaki ni pula tidak amanah dengan apa yang mereka telah dapat sebelum ini. Itu yang pertama. Nombor 2, untuk elak ni perlu orang lelaki ni jaga-jaga, sombong, elak godaan. Elak godaan. Memanglah tanggungjawab kita. Allah dah bagi tahu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jauh diri kamu daripada api neraka. Nabi pula bagi tahu, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsinu lil faraj. Bila kau dah kahwin, mata kamu terpelihara, nafsu kamu terpelihara. Jadi dalam hal ini kita bukan sombong, tetapi kita cuba kawal diri kita daripada terjebak dengan fitnah. Jangan main-main. Sebab fitnah itu yang kita risau. Pertama, fitnah harta, duit. Tu jaga-jaga dengan rasuahnya, dengan pecah amanahnya, macam-macam lagi. Nombor 2, hati-hati dengan wanita. Sebab kejatuhan pemimpin-pemimpin negara banyak disebabkan wanita. So hati-hati. Cuba baca sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin besar dunia, pemimpin-pemimpin besar negara. Dia jatuh disebabkan perempuan. So hati-hati dengan perempuan, hati-hati dengan duit. Wallahu a'lam. Jadi lelaki pun perlu juga sedikitnya menjaga dirinya, ya, daripada godaan-godaan, khususnya berkenaan dengan apa yang patut dielakkan sebentar tadi, kata Datuk sebentar tadi, khususnya dengan godaan wanita dan dunia. Baik, sedang menonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Bertanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, terus bersama kami.
Subhanallah, biasalah apabila sebut saja tentang perbincangan rumah tangga dan juga akhlak di dalam hubungan suami dan isteri dan juga rumah tangga, pastinya akan timbul pelbagai persoalan-persoalan. Sebelah pihak mengatakan seperti ini dan sebelah pihak mengatakan seperti ini. Maka kita cuba untuk mencari jalan tengah supaya mengharmonikan keadaan, supaya tidak ada masing-masing berbalah berkenaan dengan sombong apabila sudah pun berumah tangga. Baik. Sahabat kita Kak Juzabidi ada bertanya, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bila dah pegang title seorang suami, perlukah suami itu menjadi sombong di luar rumah? Dan soalan yang kedua, bagaimana cara untuk isteri menegur suami yang mempunyai sifat terlalu ramah, bukan peramah, terlalu baik dan suka melayan semua orang yang dia jumpa. Tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, siapa pun, semua dia ramah. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Kak Juzabidi untuk soalan ini. Silakan Datuk. Okey, berkaitan dengan sombong macam biasalah. Daripada awal lagi saya dah bagi tahu bahawa kita tidak boleh ada sifat sombong, sebab orang yang menggunakan sifat sombong dalam hidup dia tidak akan bahagia dunia akhirat. Bahkan ditarik keberkatan. Cuma kita kena pastikan bila kita keluar, kita kena faham kita adalah suami orang. So bila kita tahu kita adalah suami orang, kita akan lebih menjaga batas-batas, kita akan jaga akhlak kita. Yang paling penting bukan suami orang, kita adalah Muslim. Bila kita seorang Muslim, kita kena jaga kita punya akhlak. Kita jangan tunjukkan akhlak yang tak elok, apatah lagi ustaz-ustaz. Sebab dia bagi contoh ustaz-ustaz kan. So ustaz-ustaz ni kena beringat. Jadi kita ni bawa title sebagai seorang Muslim, bawa title seorang ustaz yang bagi dakwah, lagi kita kena tunjukkan contoh yang betul. Itu yang pertama. Dan nombor dua, macam mana nak tegur suami yang peramah sangat ni? Tegur perlu dilakukan selalu. Sebab Nabi sebut ad-dinun nasihah. Kita kena bagi nasihat kepada suami kita yang terlalu baik, suami kita yang terlalu peramah. Dia boleh peramah, tapi peramah yang betul, bertempat. Ada orang dia peramah sangat tapi nampak macam tak cerdik bila dia bercakap. Cara dia bercakap tu kadang-kadang menyakitkan hati orang. Kadang-kadang dia bercakap dekat masjid menyakitkan hati orang. Dia bercakap dekat majlis kahwin menyakitkan hati orang. Dia peramah tapi menyakitkan hati orang. Jadi kita kena bagi nasihat. Kalau tidak, kita akan membiarkan suami kita rosak. Begitu juga pasangan yang lain, isteri. Suami tengok isteri terlalu peramah. Kadang-kadang bila tengok isteri ni dia peramah sangat, tapi cara dia bercakap tu, la ilaha illallah, apa yang dia cakap ni? Kan? Kadang-kadang menyakitkan dan menyebabkan nampak yang dia tu tak ada knowledge, tak ada ilmu. Jadi baik kita sebagai suami tegur. Yang awak cakap tu tak betul tu, salah tu. Tak elok. Cara awak cakap tu nampak sangat yang kita ni tak berapa tak cerdik. Kan? Kena tegur. Cakap qulil haqqa walau kana murra. Cakap benar walaupun benda tu pahit. Kita kena tegur. Sama juga suami, kita nak tegur suami. Sama juga nampak, bagi tahu kat suami elok-elok, bang, saya rasa kan orang tak selesa cara awak cakap tu. Ataupun kita bagi tahu cara awak rapat dengan perempuan tu, bercakap dengan perempuan tu rasa macam tak betul lah. Perempuan tu pun rasa tak selesa. Jadi awak dia terlalu baik. Awak layan, tapi akhirnya takut nanti awak terlayan dan dilayan. Nauzubillah. Itu yang bahaya. Jadi kita kena sentiasa tegur, ingatkan suami kita agar kita saling tolong membantu, saling tolong menolong untuk sampai ke redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka ya Datuk yang hujung tadi. Takut kita ni terlebih layan sehingga kita pula yang dilayan. Kan? Itu ayat ringkas tetapi bermakna yang sangat-sangat mendalam. Dan atas dunia ni biasalah kita nak buat apa-apa pun perlu kepada pertengahan. Ramah tu boleh tapi jangan ramah sangat. Baik tu boleh tapi jangan terlalu baik sangat. Pemalu tu boleh tapi jangan pemalu sangat. Nak menyendiri boleh tetapi jangan sampai disebut sebagai sombong yang tidak bertempat. Baik. Dari sahabat kita Fatin Syuhaidah. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah punca orang yang sudah berkahwin gagal menjaga ikhtilat? Dan soalan yang kedua, apakah hukum seseorang itu merasakan dirinya lebih baik daripada pasangannya? Contohnya, dia rasa lebih alim dan lebih bijak daripada pasangannya dan selalu memperlekehkan mungkin. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Fatih Syuhaidah untuk soalan ini. Silakan Datuk. Okey, kenapa orang dah kahwin
gagal menjaga ikhtilat. Ya. Dia kan jangan kata orang kahwin ni, orang tak kahwin pun gagal menjaga ikhtilat. Sebab apa? Sebab ketakwaan. Betul. Kamu tak takut Allah, tu yang jadi kamu gagal menjaga ikhtilat. Jaga hubungan yang tak betul. Ya. Itu sebabnya kita kena selalu takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan akan cuba sedaya upaya elak daripada buat perkara-perkara yang haram. Orang ulur tangan. Boleh je ulur tangan. Ada orang rumah nak bersalah dengan kita kan? Ya. Kita boleh, bukan ada orang nampak. Betul tak? Katakan saya datang ke TV3, TV9 ni kan. Tiba-tiba datang jumpa artis nak salam dengan kita. Nak salam. Artis perempuan nak salam dengan kita. Kita boleh je salam. Kalau nak ikut kan, boleh salam sebab isteri kita tak nampak pun. Betul tak? Tapi ingat, kamu salam, Allah nampak. Walaupun biasa dalam kalangan masyarakat kita bersalam contoh, tetapi kena ingat, tak biasa di sisi Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. So kita takut. Kenapa tak salam? Kenapa kamu tak salam dengan artis tu? Oh tak, sebab saya rasa bahawa bersalaman bukan dengan artis saja, dengan semua yang bukan mahram saya berpegang dengan pandangan yang mengatakan haram bersalaman. Walaupun bukan walaupun tak ada orang nampak, walaupun tak ada nafsu, tapi tetap hukumnya haram kerana ia membatalkan wuduk kita pula masa tu. Elok-elok dah simpan wuduk, tak ada wuduk dah hari tu. Jadi baik elakkan. Tu kalau ada takwa. Nombor dua, Nombor dua tadi berkenaan dengan, yang pertama adalah berkenaan dengan ikhtilat yang patut kita jaga, dan yang kedua tadi adalah berkenaan dengan contoh seorang suami ataupun pasangan yang merasa dirinya lebih baik daripada pasangannya. Kenapa kita rasa kita lebih baik? Lebih baik daripada pasangan orang lain atau rasa lebih alim? Kerana kita ada sifat sombong. Ya. Bila kita rasa kita pandai sekali, kita lah hebat sekali, kita lah lebih bijak sekali, kita lah lebih alim sekali, kita lebih warak sekali, sebab kita rasa kita adalah manusia yang terbaik. Orang yang macam ni adalah sombong. Jadi kita jangan ada perasaan macam tu. Kita kena sentiasa menganggap diri kita selalu nak belajar dan nak mengetahui sesuatu perkara yang baru. Jadi kita teruskan belajar, teruskan mengkaji, teruskan lakukan sesuatu supaya kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada masa yang sama kita tak sombong dan orang keliling kita tak rasa stres dengan perangai-perangai kita yang rasa kita adalah yang terbaik. Wallahu alam. Sebab itu kalau saya dapat simpulkan awal berkenaan dengan apa yang terjadi pada hari ini berkenaan dengan sudah berkahwin dan bersombong, adalah berkenaan dengan bagaimana kita sebagai seorang suami dan isteri saling mengingatkan di antara satu sama lain supaya berhati-hati dalam setiap tingkah laku, khususnya suami dan isteri ini, supaya tidak terlibat dengan kesombongan di dalam rumah tangga, saling memperingati di antara satu sama lain. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak mendidik hati supaya tidak ada perasaan bangga ataupun riak bila dikurniakan pasangan ataupun menantu yang berharta, kerjaya yang hebat dan juga lain-lain perkara? Bagaimana nak jaga diri dan hati? Silakan Datuk. Banyakkan doa. Tip yang pertama, banyakkan doa. Tip yang kedua, banyakkan doa. Ya. Tip yang ketiga, Banyakkan doa. banyakkan doa. 3. Apa doa tu? Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, ini semua daripada Allah punya. Allah bagi kelebihan sikit kat aku. Jadi selalu berdoa dengan Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi kepada aku kelebihan sedikit. Jauhkan aku daripada sifat sombong, jauhkan aku daripada sifat riak, jauhkan aku daripada sifat menunjuk-nunjuk atas apa yang aku miliki pada hari ini. Sebab semua ini milikmu ya Allah, aku hanya pinjam saja ya Allah. Jadi selalu banyakkan berdoa, sebab yang boleh jaga hati kita ni selain kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub sabbitna 'alal iman. Tuhan yang membolak-balikkan hati kita. Kalau kita alpa, kita akan dibolak-balikkan hati kita. Cuba kita minta doa biar Allah kekalkan kita dalam ketakwaan dan sifat ketawadukan, dan tidak buat benda-benda yang membawa kepada kesombongan dan sebagainya. So kita kena selalu minta dengan Allah, ya. InsyaAllah. Baik, dikurniakan pasangan yang hebat bekerjaya
dan juga mungkin keluarga mertua ataupun keluarga kita ataupun adik-beradik kita yang hebat-hebat belaka dalam setiap sudut kehidupan mereka. Tetapi ingatlah, jangan berbangga, jangan riak, jangan sombong. Sebaliknya, jadilah seorang keluarga ataupun umat baginda Nabi SAW serta hamba Allah yang sentiasa bersyukur, banyakkan berdoa. Ingat, hadza min fadli rabbi, semua kelebihan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Baik Datuk, mungkin kita boleh bagi sedikit kesimpulan ringkas ataupun sedikit peringatan hujung kepada penonton-penonton di luar sana, khususnya berkenaan dengan sudah berkahwin, jangan sombong. Silakan Datuk. Kita sudah berkahwin, kita sudah ada anak, kita sudah ada keluarga. Jangan disombongkan. Kerana sifat sombong itu akan merosakkan kasih sayang antara kamu. Disebabkan sombong itulah kamu akan dibenci. Disebabkan sombong itulah kamu akan jadi bongkak. Disebabkan sombong itulah kamu akan rasa kamu adalah yang terbaik. Disebabkan sombong itulah orang jadi benci untuk bersahabat dan mendekati kamu. Jadi oleh kerana itu, jangan jadi sifat iblis, tetapi berusahalah untuk menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW yang kata Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk membawa kelebihan dalam meningkatkan akhlak umat manusia. Wallahu a'lam. Kan, sebaik-baik mereka adalah yang paling baik dengan ahlinya, maka kita akan menjadi seorang yang terbaik di dalam ahli keluarga kita. Dan Datuk, silakan dengan doa sebagai penutup perbincangan kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat sombong dan sentiasa berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk untuk pesan dan perbincangan dan juga tips-tips kekeluargaan yang diberikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Semoga semuanya beroleh manfaat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.